could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua. Saya Esther Lau Imei dari Option PSV SK SDKC 2025-2030 PPI SMP. Hari ini saya akan membentangkan tentang guru berjiwa pendidik. Sekarang kita akan masuk pengenalan tentang pendidikan. Pendidikan di Malaysia telah memainkan peranan yang sangat penting untuk mengingatkan pencapaian akademik pelajar yang mengutamakan konsep keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu diri. Pendidikan juga merupakan satu proses berterusan untuk membangunkan fondasi manusia secara menyeluruh. Matlamat dalam pendidikan pula menekankan untuk menghasilkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada diri, masyarakat dan negara, serta dengan memperkembangkan potensi setiap orang untuk kemajuan negara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik ialah guru yang sentiasa mengajar dengan tulus, penuh kasih sayang dan bertanggungjawab untuk membentuk pelajar dari segi ilmu pengetahuan dan juga dari segi sasiah akhlak. Seorang guru atau pendidik juga perlu menghayati tugasan dan mempunyai kualiti peribadi, sosial, profesional dan pedagogi yang baik. Bukan itu sahaja, guru juga perlu membimbing dan memotivasikan pelajar agar dapat mencapai potensi yang baik dalam kehidupan dan pelajaran mereka. Guru yang berjiwa pendidik juga dapat membangunkan dan mengutamakan sasiah dan nilai murid, bukan hanya pencapaian akademik murid sahaja. Sekarang, kita akan masuk aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia telah dinyatakan oleh dasar-dasar pendidikan seperti FPK, PPPM dan juga SKPMG 2. Sekarang saya akan menerangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan FPK, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha penterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani iaitu diri, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usahanya adalah untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Untuk aspirasi dan hala tuju pendidikan, terdapat 4 aspirasi dan hala tuju pendidikan telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Yang pertama ialah melahirkan bangsa Malaysia yang tak setia dan bersatu padu. Seterusnya, melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Selain itu, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, dan akhir sekali, memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara Malaysia.
Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan pendidikan terbaik untuk semua murid. Hasilan pelan ini mengambil kira input daripada pelbagai sumber termasuk laporan pendidikan tempatan dan antarabangsa serta pandangan daripada pakar pendidikan, keluarga pendidik, ibu bapa, murid dan rakyat di seluruh negara. Oleh itu, Kementerian akan menerbitkan laporan tahunan PPPM setiap tahun bagi menguangkan pencapaian pelaksanaan inisiatif PPPM pada setiap tahun daripada tahun 2013 sehingga 2025. Seterusnya, laporan ini juga dapat meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung seiring dengan anjakan 11 PPPM. Selain itu, laporan tahunan ini juga dapat menjadi dokumen panduan kepada pelaksanaan inisiatif tahun semasa dan tahun-tahun seterusnya. Dan akhir sekali, laporan ini juga dapat melebar luas kepada semua pihak berkepentingan di dalam dan luar negara untuk memaklumkan status pelaksanaan dan kejayaan PPPM. Untuk aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia dalam PPPM. Aspirasi pendidikan di Malaysia terdiri daripada 5 aspirasi sistem pendidikan dan 6 aspirasi murid. Aspirasi sistem pendidikan termasuklah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Manakala untuk aspirasi murid pula termasuk pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Hal ini adalah untuk mencipta rakyat yang berpotensi di seluruh dunia melalui sistem pendidikan yang berkualiti tinggi yang melibatkan perkembangan intelektual, rohani, fizikal dan emosi serta memastikan akses yang adil kepada pendidikan selaras dengan piawaian antarabangsa dan pembangunan sosial ekonomi negara. Sekarang saya akan menerangkan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama ialah akses. Kerajaan ingin memastikan setiap kanak-kanak warga negara Malaysia mempunyai peluang pendidikan yang sama rata agar dapat mencapai potensi masing-masing. Dan untuk kualiti, kerajaan ingin memastikan setiap kanak-kanak akan mendapat kualiti pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia dan juga dapat setanding dengan sistem antarabangsa. Seterusnya, untuk ekuiti, kerajaan ingin merapatkan jurang pencapaian akademik di antara murid luar bandar dengan bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender dengan menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua kanak-kanak. Selain itu, untuk perpaduan, kerajaan ingin menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi agar dapat membentuk dan memperkukuhkan asas perpaduan rakyat Malaysia. Dan akhir sekali ialah kecekapan. Kerajaan ingin memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan. Untuk 6 aspirasi murid pula, yang pertama ialah pengetahuan. Murid memperoleh tahap pengetahuan yang setara dengan tahap antarabangsa melalui menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains, mengembangkan pengetahuan am dari aspek sejarah, manusia dan geografi serta mempunyai kemahiran dalam bidang muzik, seni dan sukan.
Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Setiap murid mempunyai keupayaan untuk menguasai pelbagai kemahiran kognitif seperti penaklukan dan pemikiran kritis, kreatif serta inovatif. Dan ketiga ialah kemahiran memimpin. Murid mempunyai ciri-ciri kepimpinan agar dapat mewujudkan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk berjaya pada masa hadapan. Selain itu, kemahiran dui bahasa. Murid dapat menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minimal. Kelima ialah etika dan kerohanian. Ini dapat melahirkan murid yang menghayati nilai-nilai murni dan mempunyai sasya yang tinggi serta membentuk individu yang bersikap penyayang agar dapat mewujudkan kesejahteraan komuniti dan negara. Dan akhir sekali ialah identiti nasional. Melahirkan identiti nasional yang kukuh dalam kalangan murid melalui penghayatan prinsip rukun negara. Dan akhir sekali ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPMG2. SKPMG2 merupakan instrumen penjaminan kualiti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk menilai keberkesanan sekolah. Ia dapat memandu sekolah dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Penambahbaikan kepada SKPMG2 adalah untuk meningkatkan kualiti dan juga menyesuaikan SKPM dengan perkembangan pendidikan semasa. Terdapat beberapa aspirasi dan hala tuju dalam SKPMG2. Untuk aspirasi, dari segi kemenjadian murid, mereka ingin melahirkan murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan sasya. Dan untuk kualiti institusi sekolah pula, mereka ingin membentuk sekolah cemerlang dari aspek kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran, iklim sekolah dan keberkesanan pengurusan. Untuk hal tuju pula, mereka ingin meningkatkan profesionalisme guru dan kepimpinan sekolah. Selain itu, menekankan accountability serta budaya penambahbaikan berterusan. Seterusnya, mereka ingin mengukur prestasi sekolah bukan sekadar akademik tetapi juga sasya dan kurikulum. Dan akhir sekali, mereka juga ingin menjadikan sekolah sebagai pusat pembentukan modal insan berdaya saing dan berintegriti. Sekarang kita akan masuk implikasi aspirasi pendidikan di Malaysia. Terdapat 5 implikasi aspirasi terhadap guru berjiwa pendidik. Antaranya adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan profesionalisme, kemahiran teknologi, menjadi suri teladan, dan mempunyai wawasan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 implikasi aspirasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru mempunyai kebolehan untuk mengurus pengajaran dan pembelajaran dengan cekap, boleh menyusun organisasi bilik darjah dengan baik, dan boleh mencipta persekitaran bilik darjah yang teliti. Guru juga mesti bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi pelajar mereka. Seterusnya ialah
pembangunan profesionalisme. Melalui pembelajaran berterusan, amalan profesional boleh dipertingkatkan, pengetahuan boleh diperbaharui, dan kemahiran boleh dipertingkatkan. Mempelajari pelbagai cabang ilmu untuk memperbagaikan kaedah dan kaedah pengajaran yang berkesan serta melengkapkan diri dengan kemahiran pedagogi yang menyeluruh, kreatif dan inovatif. Dan ketiga ialah kemahiran teknologi. Guru boleh mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan cara kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem TMK dan peralatan digital untuk menyokong kejayaan dan inovasi murid. Guru juga mempunyai pemahaman tentang isu masyarakat tempatan dan antarabangsa, mengambil bahagian dalam budaya digital dan bertindak dengan cara berguru. Keempat ialah menjadi suri teladan. Guru bertindak sebagai contoh kepada pelajar dan berusaha untuk menunjukkan pelajar yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran dan pembelajaran, aktiviti kurikulum dan elemen pembangunan sosial. Hal ini dapat meningkatkan penghayatan nilai dan perpaduan murid seperti objektif PPPM. Dan akhir sekali ialah mempunyai wawasan. Untuk mencapai kualiti guru dan aspirasi PPPM, guru perlu mempunyai wawasan untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, pemikiran tinggi dan mampu berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Selain itu, sejajar dengan objektif PPPM, hal ini dapat menjadikan murid mampu bersaing di peringkat global. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya telah menyediakan beberapa soalan untuk sesi soal jawab. Soalan yang pertama, apakah maksud guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ialah guru yang sentiasa mengajar dengan tulus, penuh kasih sayang dan bertanggungjawab untuk membentuk pelajar dari segi ilmu pengetahuan dan juga dari segi sosial. Soalan 2. Terdapat beberapa aspirasi pendidikan yang telah dinyatakan oleh PPPM. Dalam PPPM terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan dan 6 aspirasi murid yang telah dinyatakan dalam PPPM. Antara 5 aspirasi sistem pendidikan ialah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Nah, untuk 6 aspirasi murid pula termasuklah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duribahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Soalan ketiga, apakah aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam SKPMG2? Aspirasi dalam SKPMG2 ialah ingin melahirkan murid yang seimbang dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan sosial. Manakala untuk kualiti institusi sekolah, mereka ingin membentuk sekolah yang cemerlang dari aspek kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran, iklim sekolah dan keberkesanan pengurusan.
Untuk hal tujuh pula, mereka ingin meningkatkan profesionalisme guru dan kepimpinan sekolah. Seterusnya, menekankan accountability serta budaya penambahbaikan keterusan. Selain itu, mereka juga ingin mengukur prestasi sekolah bukan sekadar akademik tetapi juga sosial dan kurikulum. Dan akhir sekali, menjadikan sekolah sebagai pusat pembentukan modal insan berdaya saing dan berintegriti. Dan soalan yang terakhir ialah nyatakan implikasi aspirasi terhadap guru berjiwa pendidik. Di sini terdapat 5 implikasi aspirasi terhadap guru berjiwa pendidik. Antaranya adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran, pembangunan profesionalisme, kemahiran teknologi menjadi suri teladan, dan akhir sekali ialah mempunyai wawasan. Ini sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.